KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Alright, anda bersama dengan saya, hos anda Aiman Sufian Azman. Hari ini kita nak belajar satu subjek yang cukup menarik, pengajian kejuruteraan awam. Tapi sebelum tu saya nak tanya murid-murid sekalian, apa khabar semua? Harap semua baik-baik belaka, duduk di rumah, kekal di rumah, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Jangan duduk rumah saja, pastikan kita tolong mak ayah kita di rumah, tak kiralah basuh kereta ke, kemas bilik ke, cuci toilet ke, tolong mak masak ke. Yang penting kita ada sebarang aktiviti yang kita lakukan di rumah, aktiviti yang bermanfaat. Okey, macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman, kan? Dekat rumah kita kadang-kadang kita suka buat rumah ke, kita nak buat robot ke, kita nak buat pondok-pondok ke. Jadi hari ini kita nak belajar berkaitan dengan proses pembinaan. Jom kita saksikan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita bersama dengan seorang guru dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra, Pulau Pinang, Cikgu Syukri. Cikgu, apa khabar cikgu? Oh, khabar baik. Saya bila sebut Penang saya teringat pasal Sembok cikgu. Aduh. Laksa jangan lupa. Laksa jangan lupa. Nanti saya pergi Penang, Ustaz. Cikgu jangan lupa belanja saya InsyaAllah. dengan passport boleh? Ya. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Syukri pada hari ini bersama dengan kita dalam pengajian kejuruteraan awam. Ya, betul. Cikgu Syukri ni seorang yang lucu orangnya, tapi guru disiplin tau. Jangan main nanti piap lah di kedaruratan. Tapi sebelum tu cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Boleh. Okey, silakan cikgu, kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Baik. Jaga keselamatan dulu. Baik cikgu, kita nak tanyalah cikgu kan, hari ini apakah topik yang menarik yang akan cikgu kongsikan bersama dengan kita dan penonton kita di rumah cikgu? Okey, hari ini kita akan tajuk yang best juga lah. Proses pembinaan. Proses pembinaan. Nak buat pembinaan memang kena ada proses. Betul cikgu. Macam kita memasak, ada proses. Dia ada proses. Baik cikgu. Sebab apa? Murid-murid kita kat rumah tu semuanya kreatif-kreatif dan suka membina, macam-macam mereka bina dekat rumah tu kan. Okey, baik cikgu. Jadi subjek ni susah ke senang sebenarnya cikgu? Subjek ni sebenarnya itu pulang kepada kita lah. Daripada usaha kita buat. Kalau kita buat usaha yang betul, senang. Kalau usaha yang tak betul, jadi payah. Betul cikgu. Sebab semua terpulang pada usaha, doa dan tawakal. Tapi biasa orang sebut pasal pembinaan ni orang lelaki je cikgu. Perempuan ada ke? Saya cakap terang lah, panjang saya dah bekerja sebagai cikgu ni, saya jumpa banyak jurutera-jurutera di luar. Dan mereka adalah perempuan. Tapi perempuan pun boleh jadi jurutera, tak mestinya lelaki. Boleh ke angkat-angkat batu-batu tu? Boleh ya? Ini nak jadi jurutera tak angkat batu. Betul juga. Tak semestinya cikgu ya? Ya, betul-betul. Walaupun kita dalam bidang pembinaan, boleh jadi bahagian orang yang kira-kira bahan tu apa kita sebut cikgu? Juru ukur bahan. Juru ukur bahan. Betul, ramai juga perempuan. Ramai juga perempuan cikgu. Perempuan baik. Sebab saya rasa macam tak sabar adalah kejujurannya tinggi. Kejujuran yang tinggi. Yelah, kalau silap cikgu, roboh bangunan. Betul. Baik cikgu. Kita rasa sangat teruja bersama dengan Cikgu Syukri pada ini. Berapa tahun dah pengalaman cikgu mengajar? Tahun 91 saya start mengajar. Saya baru 30 tahun lah. 30 tahun? Saya baru setahun lah cikgu. Okey, baik. Jadi kita nak ambil pengalaman cikgu ni dan ilmu yang ada pada cikgu. Selepas inilah cikgu, kita berehat seketika. Tapi sebelum tu kita nak tengok apa pandangan murid-murid kita tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azrul Azam dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman. Dalam pembinaan, kita perlulah menjaga alam sekitar. Terdapat beberapa strategi untuk menggalakkan pelaksanaan amalan pembinaan lestari
Antaranya ialah kesedaran di peringkat perawat pembinaan, kesedaran di peringkat tapak bina, kesedaran di peringkat organisasi, dalam peringkat pendidikan, peranan media massa dan peranan undang-undang. Assalamualaikum. Saya Nur Asma binti Muhammad Anwar dari kelas 5 Awam 1 Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra, Pulau Pinang. Dalam peringkat pertama proses pembinaan, iaitu peringkat perancangan, pasukan perunding perlu dilantik atas persetujuan klien. Seterusnya, kajian kemungkinan perlu dilakukan bagi memastikan sesuatu projek boleh dilaksanakan. Akhir sekali, klien perlu membiayai peruntukan kewangan bagi pelaksanaan sesuatu projek. Sekian, terima kasih. Okey, berdasarkan apa yang saya faham dalam proses pembinaan ni, kita mestilah mementingkan elemen lestari dalam kita punya pembinaan. Sebab elemen lestari ni merangkumi alam sekitar, ekonomi dan juga sosial. Jadi, bila kita mementingkan elemen lestari dalam kita punya pembinaan ni, kita akan mewujudkan sebuah pembinaan ataupun pembangunan yang berasaskan kelestarian. Saya Nur Fahana Akila binti Muhammad Fauzi dari kelas 5 Awam 2 Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra, Pulau Pinang. Pada pendapat saya, peringkat pengurusan ialah peringkat yang ketiga dalam proses pembinaan. Fokus utamanya ialah kepada aktiviti penawaran tender agar kontraktor utama dipilih dan dilantik. Terdapat beberapa jenis tender. Antaranya ialah tender terbuka, tender terhad, tender prakelayakan, tender terpilih dan tender perundingan. Walau bagaimanapun, hanya kontraktor yang layak dan memenuhi syarat tawaran sahaja dibenarkan untuk membeli dokumen tender, seterusnya menender dokumen tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Umaydah binti Ismail dari kelas 5 Awam 1 dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Apa yang saya faham tentang peringkat analisis dan reka bentuk ini ialah reka bentuk mempunyai 3 jenis, iaitu reka bentuk bangunan yang mengandungi susun atur pelan tapak dan pelan bangunan, reka bentuk struktur yang menentukan sel substruktur dan superstruktur, reka bentuk infrastruktur yang menentukan sistem bekalan air, sistem kumbahan, sistem saliran dan sebagainya. Manakala analisis pula ialah analisis struktur dan penentuan spesifikasi struktur. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Sukses SPM 2021. Cikgu, kalau kita tengok meja ni, cikgu, kukuh, cikgu. Ya. Yang mana salah satu daripada elemen penting dalam kita nak membina, cikgu, kita kena ada tiang. Kalau tak ada tiang, macam mana nak buat rumah, kan? Okey, baik, cikgu. Sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, saya nak jemput dululah kawan-kawan saya. Boleh, cikgu? Boleh, silakan. Okey, jadi kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Hai, Assalamualaikum semua. Aha. Oh, betul lah, cikgu. Lagi ramai perempuan daripada lelaki. Okey, tapi tak apa, cikgu. Bila kita tengok tentang topik kita pada hari ini berkaitan dengan proses pembinaan. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan dulu dengan sahabat-sahabat saya, cikgu. Ya, silakan. Okey, first kali kita nak berkenalan dengan Umi Aida. Ni pelakon ke siapa ni? Dan apa cita-cita anda? Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Umi Aida binti Ismail, kelas 5 Awam 1 dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang arkitek. Okey, nak jadi arkitek, ingat nak jadi pelakon tadi. Okey, baik, seterusnya kita bersama dengan Nur Farah. Boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda? Ya, hai, nama saya Nur Farah Wahidah binti Zainal Arifin dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra, Pulau Pinang. Cita-cita saya untuk menjadi seorang engineer. Okey, baik. Seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Muhammad Amir. Silakan, Amir. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amir Syahid bin Muhammad Salmi. Okey. Saya ingin menjadi jurutera. Okey, jurutera. Dan seterusnya kita ada Nur Farhana. Hai, nama saya Nur Fahana Akila binti Muhammad Fauzi dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Cita-cita saya pensyarah. Okey, jadi pensyarah. Dan seterusnya kita ada Muhammad Azrul. Silakan, boleh kenalkan diri anda. Assalamualaikum. Saya Muhammad Azrul Azam dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Cita-cita saya ingin menjadi seorang juru ukur bahan. Oh, juru ukur bahan. Macam kita cerita tadi lah, cikgu, kan? Betul. Dan yang terakhir, siapa lagi belum? Nur Asma. Ada ke? Assalamualaikum.
Saya Nur Asma binti Muhammad Anwar dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera. Okey, nak jadi jurutera. Tapi kalau orang kata muka cantik-cantik ni jadi jurutera, okeylah cikgu ya. Yeah. Okey, baik cikgu. Kita nak belajar hari ni tentang proses pembinaan, yang mana bukannya orang lelaki je boleh ceburi, orang perempuan pun boleh. Baik cikgu, tanpa buang masa lagi cikgu, apa kata kita mulakan kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu murid-murid, anda dah bersedia ke belum? Dah bersedia? Tunjuk good sikit murid-murid, boleh tak? Tunjuk good sikit, lepas tu senyumlah sikit kan. Okey, jadi murid-murid kita dah bersedia cikgu. Ya. Jadi apa kata, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek pengajian kejuruteraan awam, dalam topik kita pada hari ini, proses pembinaan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, selamat datang anak pelajar. Okey, gembira ke? Gembira ke takut? Gembira ke takut? Okeylah, kita mulakan. Dia orang dah tak dengar tu. Okey, jadi dalam standard kita punya pembelajaran kita iaitu 3.2 proses pembinaan ya. Jadi mengikut kita punya DSKP baru. Jadi hari ini kita sampai standard pembinaan kita ni adalah kita nak derangkan peringkat dalam proses pembinaan. Ada 5 peringkat. Peringkat perancangan, peringkat administrasi dan reka bentuk, peringkat pengurusan, peringkat pembinaan dan juga peringkat penyerahan. Nah, jadi kena jelas semua suatu projek pembinaan mesti melalui proses ini. Macam kita nak buat makanan pun sama, kena rancang dulu, kena reka bentuk, kena urus, kena bina. Potong bawang dulu. Potong bawang dulu kan. Okey cikgu. Tapi bukan membawang Bukan membawang cikgu. Membawang tu. Dan last kali baru kena serah. Okey. Membawang tu cerita lain lah. Iyalah cikgu. Di luar daripada konteks kita sekarang ni. Baik. Okey. Jadi apa itu proses pembinaan? Jadi dia akan melibatkan pelaksanaan aktiviti pembinaan projek kejuruteraan awam, bermula daripada perbincangan antara klien dan perunding lah ya, klien dan juga perunding, sehingga projek itu siap dibina oleh kontraktor. Jadi kita tengok 3 ni adalah merupakan pemain-pemain industri lah yang terlibat. Tapi sebenarnya saya tak nak cerita mengenai benda ni yang lebih detail. Dia dalam bab yang lalu. Bab 1 dulu, sebenarnya kita ada 6 orang pemain industri. Boleh ingat lagi tak? Pertanyaan kita, dia orang ikut lupa ke? Okey, Asma dia senyum tu. Silakan Asma. Siapa lagi Asma? Pemain industri yang lain? Lain daripada yang dinyatakan. Okey, pembekal alatan dan bahan. Kemudian okey, pembekal alatan dan bahan. Pihak berkuasa. Betul. Ini kewangan. Okey, bagus. Bank lah. Maksudnya bank. Pihak berkuasa, institusi kewangan dan juga pembekal bahan-bahan binaan. Bagus ni Asmah ni. Boleh ingat lagi? Boleh ingat. Kelas lepas. Dahsyat. Bab 1 tu, ni bab 3. Okey cikgu. Okey, tahniah. Okey, jadi proses pembinaan terbagi pada 5 peringkat kita tadi kan. Peringkat perancangan, peringkat administrasi reka bentuk, peringkat pengurusan, peringkat pembinaan dan juga peringkat penyerahan. Ada 5 peringkat ya. Jadi kita pergi satu-satu lah ya. Okey, yang pertama peringkat perancangan. Jadi peringkat perancangan ni kita ada 3 lah. 3 step lagi. Yang pertama kita lantik perunding. Siapa dia perunding ni? Perunding ni adalah merupakan konsultan lah. Okey, kita nak lantik dan kita kena buat kajian kemungkinan. Maksudnya kalau jadi ke tak jadi tu tengok. Kalau tak jadi terus tak buat. Senang je. Yang kelas kita sediakan duit lah. Melibatkan bank ya. Okey, tengok satu-satu. Melantik perunding. Apa dalam ni? Perunding adalah terdiri daripada tenaga kerja profesional lah, seperti arkitek, jurutera awam, jurutera mekanikal, jurutera elektrik, juru ukur bahan jadi kan, dan juga juru ukur tanah. Jadi semua ni ada profesional lah di dalam perunding ataupun kita panggil konsultan lah. Jadi bertanggungjawab untuk menyelaras, mengawal dan memantau semua kerja pembinaan. Jelas tu. Jadi semua juru profesional ni akan memantau lah dan mengawas lah, serta memantau, serta menyelaras lah kerja-kerja pembinaan ini. Bertanggungjawab untuk melantik kontraktor utama dan membuat pembayaran secara berperingkat. Ini semua kerja-kerja perunding. Kita dah lantik perunding, kita buat step yang kedua. Maksudnya perunding akan buat kajian kemungkinan lah. Melibatkan pencatatan awal bagi memastikan satu proyek itu boleh dilaksanakan. Maksudnya kalau tak boleh buat kajian kemungkinan, tak boleh laksana. Duit tak cukup, ada kekangan-kekangan lain, kita batalkan terus. Tak payah kita nak habiskan duit. Musim-musim hujan ni kalau nak cat bangunan macam tak sesuai. Betul, pula, tengok kan? dulu buat kajian kemungkinan. Maksudnya kita tak mula projek lagi, tengok. Okay, yang paling penting kita kena memastikan semua projek ni mestilah sesuai dengan aspek kejuruteraan, ekonomi serta penilaian alam sekitar. Environmental Impact Assessment, EIA. Yang ni yang paling penting.
Kalau kita buat pembangunan, tapi rosak alam pun tak guna juga. Kajian dijalankan di pejabat. Rujuk data saja. Pakai data, masa kita tengok. Okey, peta topografi, peta geologi, tengok laporan kaji cuaca, sesuai ke tak sesuai. Kalau tak sesuai, kita batalkan seluruh projek. Tak buatlah. Yalah, tepi tanah curam. Betul. Nak buat rumah banglo. Yalah. Susah juga. Tengok keadaan dia juga. Tengok Kalau tak juga mampu, kajian kemungkinan ini akan menentukan. Betul. Okey, menyediakan peruntukan keuangan. 3 saja. Okey, siapa boleh beritahu cikgu? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Farah ke? Siapa boleh tahu cikgu dekat mana kita nak dapat pembiayaan keuangan? Siapa nak sedia? Okey. Amir ke nak cuba, Amir? Okey, silakan Umi. Okey, Umi. Umi nak cuba. Okey, Umi. Ada beberapa, ada 3. Yang pertama ialah duit sendiri. Ya, betul. Yang kedua ialah daripada institusi keuangan seperti Bank Rakyat. Yang ketiga, kombinasi antara kedua-duanya. Ya, betul. Maksud dia, yang paling penting sekali adalah duit sendirilah. Sebab kita ada 3 kumpulan. Yang pertama adalah orang-orang persendirian lah. Yang kedua adalah merupakan kerajaan. Dan yang ketiga, klien ini atau pemilik adalah swasta. Jadi mesti ada wang sendiri, pinjam daripada institusi keuangan ataupun kombinasi kedua-duanya lah. Pinjam sikit, duit sendiri sedikit. Baru boleh buat projek. Maksud dia, tanpa duit tak mau cerita lah, Aiman. Ada duit baru boleh sembang. Ada duit baru boleh sembang. Dia nak sembang kari lah. Betul, sembang kari lah, cikgu. Aduh. Orang Penang, sembang kari lah. Sembang kari, cikgu. Baik. Okey, peringkat analisis dah reka bentuk. Okey, yang kedua. Jadi kita ada 3 lagi step juga. Iaitu siasat tanah. Membuat reka bentuk binaan. Menyediakan lukisan spesifik kerja. Maksud dia step yang kedua lah sekarang ni. Walaupun sebenarnya step ni hanyalah belum lagi kita pergi ke tapak. Kita cuma buat penyiasatan saja. Menangkupi kerja-kerja peninjauan, pemerhatian, pengujian in situ, pengambilan sampel, penentuan profil tanah dan sebagainya. Dari hasil daripada ujian penyiasatan ni kita akan analisis lah. Menyuruh tentang keadaan tanah yang sebenar. Kita pergi siasat tanah dulu. Siasat tanah dulu. Siasat dulu, tengok. Sesuai ke tak sesuai? Sesuai ke tak sesuai. Betul, Iman. Okey, kita buat reka bentuk binaan. Yang kedua, iaitu juruterang awam dan arkitek secara bersama. Juruterang dengan arkitek secara bersama akan membuat reka bentuk bangunan. Mengandungi susun atur pelan tapak dan pelan bangunan yang lebih menekankan kepada aspek keindahan serta keperluan ruang. Biasanya dibuat oleh arkitek. Kerja ni. Kerja yang kedua ni, reka bentuk struktur. Ini dibuat oleh jurutera. Membuat kiraan lah. Dari struktur. Dari representasi tanah tadi, kita akan tahu tentang saiz terbaik. Tiang berapa saiz, rasuk berapa saiz. Kita akan dapat tahulah. Reka bentuk struktur. Biasanya jurutera yang akan buat. Dia akan tentukan. Ada beza. Yang terakhir ni adalah reka bentuk infrastruktur. Pun dibuat oleh jurutera. Okey, tentang reka bentuk sistem bekalan air, sistem kumbahan, jalan raya, sistem saliran dan sebagainya. Okey, sebab itulah kalau bangunan kita ni, Aiman, kita tengok, kalau tiba-tiba bangunan kita ni nampak cantik, orang akan kata, siapakah arkitek yang membinanya? Mesti orang tanya kan? Tetapi kalau berlakunya runtuhan dan sebagainya, siapakah jurutera? Siapakah? Juruteranya. Juruteranya adalah Aiman Sufian. Sudah cikgu. Jadi maksud saya, jurutera semua berkaitan dengan keselamatan dan sebagainya. Ada struktur dan sebagainya, ada jurutera. Cantik, estetika adalah arkitek. Gabungannya jadi sangat mantap. Maknanya kalau pembuatannya tu mantap dan berkualiti, orang akan tanya. Dan orang akan buat lagi, cikgu kan? Ya, betul. Kalau tiba-tiba roboh, memang tak ada harapan. Tak ada harapan lah. Dia dapat senarai hitam lah. Senarai hitam pula. Aduh, banyak benda. Yang last sekali, lukisan kerja ni dibuat oleh arkitek lah. Dia arkitek akan buat reka bentuk struktur, reka bentuk, lukisan struktur dan juga lukisan perkhidmatan. Menggunakan maklumat tentang bahan, jenis dan juga saiz lah. Serta berbagai-bagai. Semua lukisan maklumat ini akan dimasukkan ke dalam dokumen tender. Okey. Okey, baik cikgu. Kita dah nak masuk soalan. Baik, sebelum kita nak masuk soalan cikgu, ada satu soalan saya nak bagi kat cikgu. Ya. Tanya, silakan. Okey cikgu. Kalau kita ikutkan sesetengah tempat tu cikgu, boleh didirikan bangunan sampai 10 ke 20 tingkat. Ya. Dan ada sebahagian kawasan tu dia tak boleh dirikan bangunan-bangunan tinggi tu. Kenapa cikgu? Sebab keadaan tanah lah. Sebab tu kena kaji tanah dulu. Tanah dulu. Tanah kita tak sesuai, macam nak diri yang tinggi. Tetapi kita boleh masukkan elemen lain. Masukkan curucuk, dia panggil pile. Kita akan masukkan pile dan kita akan dapat dirikan bangunan yang tinggi. Walaupun tanah dah lemah.
Tapi masalahnya tadi cikgu kata bukan semua tempat yang boleh didirikan bangunan cikgu ya, sebab juga. sebahagian tempat tu perlu dijaga tentang alam sekitar cikgu ya. Tak semua tempat boleh bina, tapi jaga alam sekitar. Jaga alam sekitar. Betul. Maknanya kalau buat rumah pun tanamlah pokok. Ya betul. Okey, baik cikgu. Jadi murid-murid kita macam mana? Ada soalan tak yang nak ditanyakan kepada tak ada, cikgu kita? ada. Kalau tak ada soalan, cikgu yang tanya. Ada tak? Okey ke? Boleh tanya soalan? Kalau tak ada cikgu, kita bagi dia ready dulu. Sebelum kita nak tanya soalan kepada mereka, kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh, no masalah. Okey, murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini kita nak jawab soalan selepas ini. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Hari ni kita bersama dengan Cikgu Syukri. Kita nak buat rumah. Okay, cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, kita kena jawab dululah soalan-soalan tu bagi memantapkan kefahaman kita dalam proses pembinaan. Okey cikgu, jadi murid-murid kita dah bersedia ke belum ni? Cikgu Syukri nak tanya soalan kepada anda semua. Dah bersedia belum? Dah sedia tunjuk good sikit murid-murid. Okey, murid-murid kita dah tunjuk signal good dah tadi cikgu. Maknanya mereka dah bersedia untuk menjawab soalan. Jadi cikgu, jom kita tanya soalan. Okey, kita tanya. Soalan satu telah pun bocor. Dah bocor tak? Jadi dia kena dapat jawapan lah. Tak dapat jawapan, siap. Betul. Okey, nyatakan 3 aktiviti utama peringkat perancangan dalam proses pembinaan. Cuba cari siapa nak jawab. Siapa nak cuba sila angkat tangan dan sebut nama. Okey. Siapa tu? Azrul. Okey, Azrul, boleh. Silakan. Silakan. Nyatakan 3 aktiviti utama peringkat perancangan dalam proses pembinaan. Yang pertama, melantik perunding. Okey, betul. Yang kedua, membuat kajian kemungkinan. Betul. Dan yang ketiga, menyediakan peruntukan kewangan. Ya, 3 saja betul. Okey. Kita ada melantik perunding, betul. Tak lantik perunding nak buat macam mana kan? Betul. Tapi ada orang tanya kenapa kena ada perunding? Di rumah mak saya terus dengan kontraktor je. Jalan je. Itu projek kecil. Projek-projek yang kita ada projek-projek official ni mestilah kena ada perunding. Yalah. Kita tak boleh direct dengan kontraktor. Dia untuk melicinkan projek tu cikgu ya. Ya, betul. Okey, yang kedua membuat kajian kemungkinan. Kita kena buat kajian kemungkinan. Boleh buat ke tak boleh buat projek. Okey, yang ketiga kita menyediakan peruntukan kewangan. Betul lah tu jawapan dia. Okey, tengok soalan nombor 2. Okey, nyatakan 2 sebab mengapa aspek penilaian terhadap alam sekitar EIA perlu diambil kira dalam kajian kemungkinan. Okey. Kenapa alam sekitar ni kena jaga ni? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Farhan. Silakan Amir. Okey, Amir. 2 sebab mengapa aspek penilaian terhadap alam sekitar perlu diambil kira dalam kajian kemungkinan. Yang pertama, untuk memastikan kuantiti alam sekitar sentiasa terpelihara dan terkawal. Okey, betul. Untuk memastikan tiada kesan sampingan yang boleh berlaku di kawasan pembinaan. Okey, betul. Kita ada 2 sebab. Yang pertama, untuk memastikan kuantiti alam sekitar sentiasa terkawal lah. Tak terkawal, habis pokok dah tebang. Baik, terbaik Amir. Yang kedua, untuk memastikan tiada kesan sampingan yang boleh berlaku di kawasan pembinaan. Okey, bagus Aiman. Soalan nombor 3. Kita tengok siapa pula yang kena. Kita nak minta siapa pula ni? Nyatakan 3 jenis reka bentuk binaan pada peringkat analisis dan reka bentuk. Farhana? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Okey, 3 jenis reka bentuk binaan di dalam peringkat analisis dan reka bentuk dalam proses pembinaan ni. Yang pertama, reka bentuk bangunan. Okay, betul. Yang kedua, reka bentuk struktur. Betul. Yang ketiga, reka bentuk infrastruktur. Okey. Yang pertama, reka bentuk bangunan. Bangunan tu lah nampak dari segi estetik value dia lah. Cantik tak cantik sebagainya. Lepas tu kita nak reka bentuk struktur. Apakah sistem sebagainya. Kita tahu reka bentuk tu. Dan akhirnya infrastruktur. Sistem paparitan dan sebagainya. Sistem jalan raya. Okey. Soalan nombor 4. Yes. Bahagian A. Ni bahagian A soalan ni mudah-mudah je Aiman. 3-4 markah je. Betul. Tapi 3-4 bahagian ni wajib skor lah. Ya, tapi 3-4 markah pun memisahkan A plus dengan A. Oh, betul. Kena skor. Okey, siapa nak jawab? Nyatakan 3 jenis lukisan yang perlu dihasilkan pada peringkat analisis dan reka bentuk. Okey, Farah. Nur Farah, silakan. Bukan Umi lah. Dua-dua angkat tangan. Dua-dua angkat tangan. Siapalah? Umi. Okey, Umi silakan. Lukisan dalam spesifikasi kerja ada 3. Yang pertama ialah lukisan reka bentuk.
Betul. Lukisan struktur dan lukisan perkhidmatan. Betul. Bagus Umi. Suara pun suara Penang tu. Suara Penang. Yang pertama. Lukisan sekat bentuk, lukisan struktur dan juga lukisan perkhidmatan. Okey. Berapa markah kita nak bagi cikgu? 3 markah. 3 markah. Dia memang dia bagi nama respon terhad. Satu jawapan, 1 markah. Baik. Jadi 3 dapat 3 markah. Cantik cikgu. Okey, tahniah. Okey lah, kalau habis 4 soalan ni, cikgu nak pergi ke peringkat seterusnya lah. Peringkat pengurusan. Ada 2 saja step. Yang pertama kita nak gumpul maklumat lah. Yang kedua kita akan buat proses tender. Simple saja. Ni kita nak dapat kontraktor ni. Okey. Kejap kita dapat kontraktor yang tak bagus tak berkualiti. Tak berkualiti. Ni kita kumpul maklumat dulu. Maksudnya juru ukur bahan. Ni juru ukur bahan yang Aiman minat tadi tu. Minat cikgu. Patut Aiman ni juru ukur bahan ni. Senang mengukur bahan-bahan di rumah aja. Berapa harga. Nak tahu berapa simen, berapa tiang, berapa besi. Inilah tuan dia, juru ukur bahan. Bertanggungjawab mengumpul maklumat dan menyediakan dokumen tender yang akan digunakan semasa penawaran tender. Dia juga belum menentukan siapa menang tender. Kontrak juta Aiman. Juta juga Semua maklumat seperti memang kerja, senarai urusan kerja yang dibuat oleh engineer tadi dengan arkitek akan dikumpulkan oleh juru ukur bahan di dalam dokumen tender. Ni. Baik cikgu. Lepas tu baru kita tender. Maknanya baru kita pergi ke proses yang kedua. Proses kedua. Iaitu proses tender. Dah dapat dokumen tender, kita pergi ke proses tender. Kita dah kira dah tadi cikgu. Dah kira dah. Dia tahu dah harga dia. Dah tahu dah harga dia. Cuma dia nak tengok kontraktor je. Betul ke tak betul dengan harga dia. Okey. Jadi proses dimulakan dengan iklan tender lah. Iklan tender, kita jemput tender, kita pilih tender dan kita terima tender. Okey. Ini semua juru ukur bahan yang buat. Kontraktor yang berjaya dipilih akan diberi surat penerimaan tender oleh perunding. Okey. Lepas tu kontraktor yang kontraktor pula perlu menyerahkan surat setuju terima. Dia dah menang, surat setuju terima lah. Dan akhirnya kontrak ditandatangani. Kena ada kontrak. Kalau tidak nanti tak sama macam yang kita minta. Betul. Tapi tak dapat buat apa-apa sebab kontrak tak ada. Dia bagi lantai kosong je cikgu. Bagi lantai kosong. Dalam kontrak tak ada dia kata. Betul juga cikgu ya. Kena ikut tu. Projek juta-juta. Betul cikgu. Bukan projek ratus-ratus ribu. Dia bagi atap zinc je cikgu. Betul. Ingat ke ban ke apa? Dia kata dalam kontrak tak ada. Betul cikgu. Okey, contoh dokumen tender tebal ya. Jadi kita ada sebab tender ditolak. Okey, siapa nak beritahu cikgu sebab tender ditolak ni? Okey, silakan. Azrul Azam boleh? Banyak sebab tender ditolak. Okey, silakan. Farah. Okey, Farah tak dengar nama baru dengar ini. Farah silakan. Okey, sebab tender ditolak iaitu harga tender yang terlalu tinggi. Betul. Lepas tu yang kedua, harga tender yang terlalu rendah dari harga asal. Betul. Dan yang ketiga, kontraktor tidak mematuhi syarat dalam tender. Ya. Okey, rendah sangat pun tak boleh cikgu tak boleh. Dia kalau harga terlalu tinggi, memang susah kita tak terima lah. Macam kita nak meminang lah Aiman. Harga terlalu tinggi tak jadilah. Tapi kalau harga terlalu rendah Aiman, kita pun suspend juga. Ni macam macam. Ni macam ni harga rendah ni. Kalau tapi kat kontraktor memang bankrupt lah dia. Dia tak tahu kira rupanya. Betul. Jadi dia cuma beli bahan dah habis duit. Tak boleh lah. Jadi kontraktor masih dalam proses menyiapkan projek lain. Maksudnya kita bagi pelan pada orang lain lah. Dia ada projek dah. Nak bagi lagi buat apa? Tamak. Tamak lah, kita bagi pelan pada orang lain. Okey. Lepas tu kontraktor punya rekod kerja yang tidak memuaskan. Sah-sah lah. Kita tengok gagal. Blacklist. Takkan nak bagi lagi. Sebelah bangunan tu roboh pula. Betul. Kontraktor menyertai tender dalam bukan kelasnya. Rupanya dia nak kelas G1, yang ambil masuk G4 atau G5. Tak apalah juga. Dengan ambil G5 kelas A. Ya. Ambil kelas A pula. Sekarang ni kelas A nama G lah pula. G. Dulu A sampai F. Sekarang ni G1 sampai G7. Dia tak sama men. Dia tak sama juga Semakin besar nombor semakin hebat. Okey. Kira 10 juta ke atas G7. G7. G1 200,000 ke bawah. Okey. Kira kelas F tu G1. Kalau G7 cikgu, dia boleh tak buat projek untuk G1 cikgu? Sayanglah pula, kesian kat kawan tu. Kita orang kaya pergi ambil projek orang miskin. Tak boleh lah, kesian bukan kawan. Tak boleh, tapi bagi pada kelasnya lah. Okey, faham cikgu? Faham ya? Kontraktor tidak mengisi butiran yang lengkap dan tepat. Ini memang tak bagilah. Kontraktor didahului kemampuan keuangan dan tenaga kerja. Kita tengok duit tak ada. Tak boleh lah sebab apa kita buat projek. Sebelum kita nak bayar tu dia kena pakai modal dia dahulu. Okey. Jadi kalau dia pun tak ada duit nak beli modal, macam mana nak buat projek? Datang naik motor. Tak mampu lah. Motor yang tu tak tentu lagi. Mungkin datang motor di rumah dah banyak lagi kereta. Simpan. Okey, baik cikgu. Dia ada satu lagi nak dalam ni. Tapi cikgu tak tulis. Kontraktor tidak berpengalaman. Sebab dalam kita punya teks tu adalah. Okey, cuma sekarang ni kita tak bagi sangat sebab apa, kita rasa macam kalau buat yang tu nanti
Sampai bila nak dapat pengalaman tu? Betul, cikgu. Baik, seterusnya, cikgu. Okey, cikgu, peringkat pembinaan, kita peringkat yang keempat lah. Kita ada 2, bina struktur dengan peringkat dengan kemudahan. Ini yang paling penting ni. Ni nak bina projek dah. Tadi baru kita main-main kat meja-meja je. Ni nak start dah ni? Ni nak start dah. Okay, dia dapat kontraktor dah pun. Okey, kontraktor pun buat apa? Yang pertama, dia akan buat sila nak bina dulu. Dia mestilah dia kena puluhan asas lah. Dia kena buat jalan, membersihkan tapak banner, menyediakan lalu keluar masuk, dirikan papan tanda projek, buat dinding, buat dinding adang kan. Okey, lepas tu buat kerja tanah. Kerja tanah ni dia kerja-kerja. Lepas tu menyediakan arah formasi seperti jalan luasan tapak. Lepas tu kita nak potong bukit, nak kena tambakkan tanah, bagi jalan dia menjadi rata. Ni melibatkan kerja-kerja pemotongan dan penambakan, cut and fill. Kita banyak guna istilah bahasa Inggeris sebenarnya dia. Cut and fill. Cut and fill. Maksudnya apa, cikgu? Pemotongan, penambakan. Tambak ni fill lah. Cut ni, maksudnya bukit ni kita akan tambak lah ni. Ni, arah formasi ni melambangkan satu gasan yang sama lah. Nanti dia jadi rata, cikgu. Jadi rata. Maksudnya kita tak payah nak beli tanah, ataupun nak buang tanah. Ngam-ngam maksudnya ni. Tak payah buang tanah, tak payah beli tanah. Jimat. Tu yang kita kena buat. Ukur tu dengan betul. Baik, cikgu. Okey ya. Pembinaan substruktur. Maksudnya nak bina bahagian-bahagian berada di bawah bumi ya, terletak di bawah aras permukaan bumi. Biasanya asas lah. Asas, cerucuk sebagainya ni. Kerja cerucuk, pile, asas, tunggul tiang, rasuk bumi dan juga tingkat bawah tanah. Basement pun kita panggil sebagai substruktur. Amai tengok yang bawah tanah semua tu, itu tahu. Itu dah substruktur. Tempat parking tu lah juga ya? Tempat parking, betul. Semua tu dah substruktur. Okey, superstruktur senang je yang atas. Memang nampak tiang, rasuk atas. Okey, ini upper floor. Beza dengan ini adalah ground floor. Ground floor kita panggil sebagai substruktur. Upper floor kita panggil sebagai superstruktur. Okey. Ini contoh dia. Pembinaan substruktur. Cuma yang ni kita tak tahulah. Sama ada ini adalah asas pad ataupun dia panggil pile cap. Pile cap di bawah ni ada cerucuk, dia akan gabung cerucuk dengan satu ikatan lah. Tapi dia tetap substruktur. Ni asas saja cikgu asas ataupun pile cap. Okey. Lepas tu kita ada superstruktur. Ini maksud dia tiang semua rasuk yang atas lah. Kita panggil superstruktur. Okey. Lagi kita dah melengkapkan kemudahan. Dah bina dah, lengkap kemudahan. Dalam bangunan dan juga luar bangunan. Dalam bangunan kita ada apa? Buat sistem pendamaian elektrik kena buat. Bangunan dah set dah. Buat bekalan air bersih. Kita buat juga sistem perhubungan dan telekomunikasi. Kita juga buat melengkapkan sistem penyamanan udara. Kita juga buat melengkapkan sistem pencegahan kebakaran. Melengkapkan sistem penyelidikan kumbahan. Lengkapan sanitary. Maksudnya ni yang M&M tu lah. Kena buat, kena bagi lengkap. Ni dalam bangunan. Yang di luar bangunan kita akan buat melengkapkan kemudahan di luar bangunan. Membuat jalan sekitar projek. Membuat pembinaan sistem sediaan air permukaan. Membuat pembinaan sistem penyediaan kumbahan. Membuat pembinaan kerja-kerja dalam sekap. Cantik ni. Tadi itulah kerja-kerja di luar bangunan. Mana? Ada apa nak tanya, Man? Jadi cikgu, maknanya kalau kita nak buat satu binaan ni cikgu, bukan semata-mata bangunan dan juga isi bangunan semata-mata cikgu bukan. Dia ada sampingan-sampingan tepi dia. Kita kena lihat juga di bahagian sekitar bangunan tersebut. Itu Ini pun memakan belanja yang besar juga cikgu ya? Betul. Seperti jalan, landscape dan sebagainya cikgu ya? Kita tak bagi satu benda nama CCC, tak bagi sijil lah. Untuk diduduki. Dia mesti kena lengkap baru kita bagi. Okey, baik cikgu. Jadi kita nak tanya murid-murid kita, ada tak soalan yang nak diajukan kepada guru kita? Ada tanya apa-apa? Silakan murid-murid. Tapi nampak gaya ni macam muka dah faham lah ni. Okey, tak ada. Tak ada cikgu. Tak ada, nanti bagi soalan lagi kot. Okey cikgu. Maknanya kalau kita lihat dekat sini cikgu, duit memang memainkan peranan penting lah dalam pembinaan ni. Dan biasa cikgu dalam pembinaan ni cikgu, setiap kali pembinaan ni mesti ada nak ditambah kemudian dan sebagainya cikgu. Jadi bagaimana kita nak ubah kontrak yang kita buat? Dia panggil addendum. Memang ada. Kita kena buat perjanjian baru lah. Sebab tu kadang-kadang klien kita ni, dia rasa dia pemilik. Dia pergi ke tapak sendiri. Lepas tu dia beritahu, bilik ni kecil lah, ubahkan bilik air semua ni. Kontraktor takkan layan. Sebab dah ada dalam kontrak? Dia ikut kontrak. Sebab apa dia nak kat kontrak satu, yang kedua pula dia ada perunding. Kita ada consultant
dia hanya bercakap dengan konsultan dia tak bercakap dengan pemilik. Itu pentingnya konsultan tu cikgu ya. Betul. Okey, baik. Apa kata kita berehat sekejap boleh cikgu? Boleh, no problem. Okay, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Saya bila cikgu cerita sebentar tadi, saya tiba-tiba rasa macam nak jadi kontraktor rasa. Tapi ingat, jadi kontraktor ni bukan boleh duduk dalam aircon sangat tau. Duduk tengah panas, nak kena tengok tapak, tanah dia okey ke tak, masuk hutan sikit kan. Masuk dalam sungai sikit. Sebab apa cikgu? Inilah orang kata kerja yang cukup mencabar, tapi orang kata pendapatan mungkin lebih lumayan cikgu ya. Juta. Okey. Baik, boleh sampai juta cikgu ya. Wow. Okey, baik cikgu, boleh kita teruskan lagi? Okey, terima kasih Aiman. Kita teruskan lagi ya. Dari peringkat terakhir lah. Peringkat penyerahan. Handing over. Dah siap dah ni? Dah siap dah. Kan tadi kita dah buat dah kemudahan. Dah siap dah lah. Okey, di projek akan diserahkan kepada klien lah. Setelah mendapat sijil pengakuan siap pematuhan. Sekarang ni kita gunakan CCC. Okey, Certificate Completion and Compliance ni. Kita gunakan CCC. Sebelum ni kita gunakan lain. Dia CF juga dulu. Dulu CF. Sekarang ni dah tukar. CCC. Dulu CF kita dengan local authority ataupun dengan pihak berkuasa tempatan. Kita macam lambat sikit lah. Jadi sekarang kita nantikan kita punya para profesional seperti arkitek profesional ni, jurutera profesional mereka sendiri yang boleh memberikan CCC. Tapi ada syarat. Okey, CCC menggantikan sijil kelayakan menduduki CF. Sekarang ni kita tak pakai lagi CF dah, kita pakai CCC. Mesti kena ikut ni. Maknanya ada CCC ni melayakkan untuk duduk. 21 syarat. Bagi menggantikan CCC, dapatkan CCC, kontraktor perlu melengkapkan sebanyak 21 jenis borang. Iaitu borang G1 hingga G21. Jangan confuse dengan kontraktor punya tadi. Itu G juga? G juga. G1 sampai G7. Ini G1 G21. Ini syarat untuk mendapatkan CCC? Ini syarat untuk mendapatkan CCC. Baik. Mari kita tengok tu dia. G1 sampai G21. Banyak tu borang G1. Ni, pengakuan peringkat kerja tanah lah, peringkat pemancangan tanda, asas tapak, struktur, banyak sampai 21. Kalau tak ikut ni, tak dapat CCC. Betul cikgu. Tapi cepatlah. Sebab dengan kita punya arkitek dengan jurutera profesional sendiri yang akan meluluskan. Setelah ini dipatuhi. Maknanya cikgu kalau sebagai kontraktor cikgu, kalau tak ada CCC ni, keburukannya mungkin tak boleh dijual. Tak dapatlah sijil menduduki. Nak dapat duit macam mana? Betul. Duit penting, duit. Baik, duit penting cikgu. Tak dapat duit macam mana kan? Okey, jadi perunding akan menahan. Walaupun dah siap G1 major 21 tu, kita mesti tahan 10%. Tahan. Banyak cikgu. Perunding kalau 1 juta dah 10,000 dah. Yalah, betul. 100,000. Kalau 100,000, 10,000. 10,000. Kalau 10 juta, 10 juta dah 1 juta. Ataupun banyak tu. Okey, apa tujuan dia? Okey, tujuan dia untuk kerja-kerja pembaikan kerosakan oleh pihak kontraktor sepanjang tempoh tanggung kecacatan. Mengikut perjanjian. Ada buat setahun, ada buat setahun setengah, ada buat 2 tahun. Cikgu, mengikut perjanjian. Maksudnya kalau rosak, kena baiki. Kalau tak ada baiki, hilang 10%. Jamban tu cabut pula cikgu ya. Baiki. Baiki. Kalau tak baiki, ataupun kadang ada juga yang tak nak baiki. Kita buat apa? Kita senarai hitam lah. Kadang-kadang ada juga kes-kes di mana harga nak membaiki ni lebih kecil daripada duit 10% tu. Rosak banyak. Kalau baiki pun lebih 10%. Betul. Tapi jangan baiki. Tapi kena senang saja. Senarai hitam kan. Jadi maksud dia win-win situation lah. Betul. Mesti buat kerja dengan berkualiti dan akan dapat hasil yang baik. Betul. Memang faham ke? Faham cikgu. Senang kan? Senang cikgu. Susah jadi kontraktor lepas ni. Setelah tamat tempoh tanggungan kecacatan tamat, wang tahanan akan diserahkan kembali kepada kontraktor. Dia ada tempoh lah cikgu. Tempoh dia mengikut perjanjian lah. Setengah tu dia nak 1,5 tahun, setahun, ikutlah. Kita terima mengikut perjanjian tu. Ini orang kata menyelamatkan pihak klien lah. Betul. Baik cikgu. Okey, mana? Okey, contoh soalan 5. Tadi 4 kan? Okey. Bahagian A lagi. Raja menunjukkan catat ahli yang tidak lengkap proses tender pada peringkat pengurusan. Jawapan proses kedua telah diberi. Lengkapkan catat ahli itu. Ni kita ada 4 ni. Nombor 2 cikgu bagilah, cikgu tolong. Okey. Nombor 3 dengan nombor 4 hampa jawab lah. Okey. Okey, kita pilih siapa je, Aiman? Saya tengok macam Amir lah sebab dia paling handsome lah kat sini. Amir handsome ni. Alhamdulillah Amir handsome. Boleh Amir, tolong kita? Malam tak tidur malam ni. Boleh. Okey, silakan.
Jawapan nombor 1, iklan tenden. Betul. Nombor 3, pemilihan tenden. Tender. Tender. Tenden tu benda lain. Okey. Jemputan tender, okey. Yang nombor 4, menerima tender. Okey, bagus. Betul jawapan dia tu. Betul. Cuma dia punya Itram Al-Qanah tu sikit. Sebab dia punya tender ni bunyi tenden. Tenden tu lain. Tenden tu ada memerlukan satu besi di dalam tu tulang yang kita tarik. Untuk jambatan dan sebagainya. Tu tenden. Okey. Okey, tender. Tender ni sebenarnya tawaran. Sama. Tender ni tawaran. Tawaran dengan tender adalah benda yang sama. Dia jawapan dia betul lah. Dia orang tawaran. Bukan tender. Tak, serupa. Jadi cikgu, macam mana dengan jawapannya? Betul ke cikgu? Betul, semua betul. Okey, kita bagi dia berapa markah ni cikgu? Iklan, jemput, pilih, terima. Betul tu Aiman. Okey. Cantik dia buang kat tangan. Cantik. Alright. Seterusnya cikgu. Okey, bahagian A. Kita soalan yang ke-6. A dan B adalah kerja yang terlibat dalam peringkat pembinaan, proses pembinaan. Peringkat pembinaan, proses pembinaan. Jangan confuse. Dalam proses ada peringkat. Jadi kita bagi 2, A, B. Simple je. Okey. Ini semua soalan-soalan jenis respon terhad. Short answer. Kelaskan aktiviti berikut mengikut kerjanya dengan menulis A atau B. Teka A atau B je pun takkan salah kot. Mudah je kan? Mudah je. Okay, kita dapat kotak-kotak dia. 4 kita buat sini. Sekarang ni tu dia. Siapa nak jawab? Alright. Asma macam nak cuba je. Okey, boleh tak? Asma boleh ke? Asma senyum je. Okey. Boleh cikgu. Okey, silakan. Okey, membina tanda atas apa? Lantai atas. So, yang pertama, B. Okey, B. Pembinaan superstruktur. Betul. Superstruktur, ya. Pembinaan substruktur. Okey, serucuk memang substruktur, betul? Yang ketiga, pembinaan substruktur. Okey, yang ni ada tunggul tiang ni, stam dia panggil. Substruktur, betul? Terakhir, pembinaan superstruktur. Okey, membina dasar bumbung adalah superstruktur. Maksud dia dekat bumbung punya beam lah. Jadi adalah superstruktur, substruktur dan juga superstruktur. Okey, ini term ni kadang-kadang dia tulis pangkal tiang. Tapi dalam bahasa Inggeris satunya stam. Stam. Okey. Stam tu maksud dia di bawah tiang lah. Tiang datang muka bumi. Masuk dalam bumi tukar nama. Masuk dalam bumi tukar nama. Dari stam. Hebat. Okey cikgu. Berapa markah kita nak bagi dekat Asma cikgu? Ini 4 lah. 4 markah. Saya cakap tadi kan 1 point 1 markah. Cantik. Baik, tahniah Asma Okey, tahniah Asma. Asma nampak muka Pio Penang tu. Nampak orang Penang. Orang Penang, semua orang Penang. Okey. Okey, soalan 7 bahagian A, B, C dan D adalah aktiviti yang terlibat dalam pembinaan struktur dan juga pada peringkat pembinaan. Jadi ini kita ada 4 lah. A, B, C, D. Kerja untuk membina, kerja tanah, pembinaan substruktur dan juga pembinaan superstruktur. Okey. Jadi padangan aktiviti itu dengan penyataan berikut dengan menulis A, B, C atau D pada petak yang disediakan. Okey, ni pun sama juga. Ni pun kita bagi 4 juga. 4 kotak. Tapi tadi ni ada 4 kotak, 4 markah je. Okey, siapa nak jawab pula ni? Farah nak cubalah cikgu. Boleh ke? Farah? Okey. Farah ni anak murid saya kat sekolah ni macam bagi kerjasama bagus ni. Ui, bagus ni. Pelajar cemerlang ni biasanya. Pelajar cemerlang 5A1. Okey. Silakan Farah. Okey, untuk yang jawapan nombor 7, yang kerja pemotongan dan penambakan tu B, iaitu kerja tanah. Ya, betul. Cut and fill kerja tanah. Yang Nombor 2 tu jawapan dia C, iaitu pembinaan substruktur. Okey, serucuk. Dan nombor 3 tu jawapan dia D, pembinaan superstruktur. Betul. Dan last sekali A, persediaan pembinaan. Betul. Okey, baik. Tahniah kita ucapkan kepada betul lah. Farah. Betul semua cikgu? Betul semua. Cuba kita cek tengok. B, okey betul, kerja tanah. Lepas tu C adalah kerja substruktur. D adalah kerja pembinaan superstruktur dan terakhir adalah kerja persediaan untuk membina. Betul. Okey, kita bagi 4 markah 4 markah untuk Farah. Okey, baik cikgu. Okey, soalan yang ke-8 ya. Bahagian A, kita bagi contohlah soalan ke-8 ni. Semua kita dapat tengok. Okey. Jadi, nyatakan peringkat proses pembinaan yang terlibat daripada pernyataan berikut. Okey, penawaran tender. Yang ni dia nak peringkat proses pembinaan. Okey, tadi proses ni peringkat juga. Ni proses pula, ni peringkat. Peringkat apa ni? Penawaran tender diiklankan, mengeluarkan sijil pengakuan siap
dan pembangunan CCC, menyediakan lukisan terperinci dan spesifikasi kerja, mendirikan papan tanda projek. Ni peringkat mana ni? Tadi ada banyak peringkat kan? Peringkat perancangan dan peringkat analisis. Kat mana dia duduk? Siapa nak jawab pula ni? Ni kita nak bagi macam Akila macam nak cuba je. Akila? Okey, boleh ke? Okey, Akila silakan. Untuk penawaran tender di iklan ni, dia peringkat pengurusan. Okey, bagus. Ini ada juru ukur bahan. Okey. Untuk mengeluarkan CJ perakuan siap dan pematuhan CCC ni, dia punya jawapan peringkat penyerahan. Betul, ini ada handing over. Last kali punya. Tak dapat duit lah. Menyediakan lukisan terperinci dan spesifikasi kerja. Jawapannya peringkat analisis dan reka bentuk. Ya, betul. Memang kita dapat ni ya. Last kali mendirikan papan tanda projek, jawapannya peringkat perancangan. Okey, ini yang pertama sekali projek. Iaitu peringkat perancangan. Okey, betul semua 4 markah. Okey, tahniah. Terbaiklah. Semua dapat jawab. Oi, saya kat sekolah ni rasa bangga. Oi. Sebab kita spontan je ni, cikgu. Betul. Macam mana dia orang masih tak tidur ni? Macam malam tadi. Kan? Okey ya. Jadi contoh soalan bahagian 1 bahagian B ya. Okey. Yang ni contoh soalan. Maksud bahagian B ni sebenarnya nak bagi tahu Aiman lah. Tahun ni cuma ada ada apa orang kata KSSM dengan baru punya apa sukatan lah. Ni contoh dia bahagian B. Kita ada the whole topik 15 markah. Tak jawab ni memang hilang 15 markah lah. Okey. Ni contoh jawapan dia. Sama je tadi juga. Jawapan pertama dan juga jawapan yang kedua. Dia kena buat ayat juga Dia kena buat ayat. Tapi ayat mesti berbentuk point form. Baik. Okey, ini contoh bahagian B. Jadi maknanya cikgu, untuk bahagian B ni kita kena buat betul-betul sebab 15 markah ni rasanya cukup banyak. Yang tadi cuma 3-4 markah aja. Ni 15. Mungkin ada sedikit nasihat ataupun saranan daripada cikgu kepada murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah cikgu untuk subjek ni. Silakan cikgu. Okey, untuk subjek ni kita kena yang pertama sekali kita ada 4 aras lah kan. 4 aras. Pertama kita kena kena mengingat, memahami kan. Dan juga kita kena analisis dan kita kena buat aplikasi dan last kali kita kena buat penilaian lah. Dan 6 tu kita mencipta. Pelajar-pelajar ada beberapa step memang kena ingat dia punya step dia. Dan ada beberapa yang lain tu kita kena memahami lah, kena thinking. Okey, jadi yang pentingnya baca buku. Tak tahu tanya cikgu. Buat yang terbaik dalam SPM. Yang paling penting sekali dengar cakap cikgu tau. Ya, betul. Okey, baik, kita nak cakap terima kasih kepada Cikgu Syukri dan juga murid-murid kita yang sporting hari ini, semua sempoi dan dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang. Rezeki kita jumpa lagi cikgu. InsyaAllah. Okey, murid-murid terima kasih atas kesetiaan anda. Kita berakhir di sini. Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya waris kepada Muhammad Amir Syahid daripada Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang. Ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Semoga berjaya dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu kepada Nur Asma binti Muhammad Anwar ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada semua anak-anak yang bakal menduduki SPM tidak lama lagi. Jaga kesihatan anda semua.